Hai semua, hari ni kita akan tengok how to name alkene ataupun kita panggil sebagai nomenclature of alkene. So kita nak namakan semua organic compound ni termasuk alkene menggunakan IUPAC system. So in general, every part of organic compound kalau kita nak name dari 3 part lah. Kita akan letak prefix di bahagian depan. Prefix tu dia represent what and where are the substituent. Kemudian tengah-tengahnya kita letak parent. Parent ni kita ambil yang paling longest carbon chain. Dan yang hujung sekali kita akan letak suffix. Suffix tu dia represent functional group. So dalam kes alkene ni kita akan letak A and E di hujung setiap nama parent. Okay, kita juga tahu alkene hari tu yang kita tengok dia ada 2 jenis kan. Alkene yang jenis straight chain, open chain. Satu lagi alkene yang jenis cyclic compound. Yang paling penting yang pertama kita akan find the longest continuous carbon chain sebagai parent. Parent ni kita letak suffix A and E. So dia represent alkene. So step yang kedua, kita akan namakan substituent, kemudian kita nomborkan substituent tu paling rendah. Kemudian kita combinekan nama-nama itu dan juga numbers letak di hadapan parent dan juga suffix. Okay, ini in general lah. So kita akan gunakan kaedah ni untuk namakan contoh alkene. Sebelum tu kita tengok yang straight chain alkene. Straight chain alkene yang tiada substituent, dia straight aja. So ini selalunya akan jadi parent kita. Contoh yang pertama, so bila carbonnya satu, kita panggil sebagai mat. Disebabkan dia adalah from alkene group, no functional group, kita tambah A and E kat belakang ni. Methane, ethane, propane. Yang penting di belah depan ni dia represent number of carbon. Boleh kita anggapkan dia represent number of carbon dan dia akan apply untuk setiap kali kita nak naming, tak kira apa jenis functional group. Normally sampai 10, tak banyak pun, 1 sampai 10 saja. Okay, nonane 9. So ini adalah straight chain alkene. Okay, kita akan apply rules tadi into this compound. Okay, sekarang kita fokus on carbon chain. So kita nak cari, the first step kita kena find the parent carbon chain, kemudian kita add the suffix. Kita cari the longest continuous carbon chain and name the molecule by using the parent name. Okay, kita akan try dari hujung ke hujung. So awak ada 1, 8. So ini the first chain lah. Dia mesti longer dan continuous. Bengkok pun dikira continuous. Okay, so maksud kata kat sini tak kira lah bengkok. Kalau kita tengok straight, tiba-tiba kat carbon number 7 dia turun ke bawah, itu straight dikira sebagai continuous carbon chain. So kita ada 3 pilihan. Tulisan warna merah 8 carbon, tulisan warna biru 9 carbon, tulisan green ada 8 carbon. So saya nak menunjukkan bahawa continuous tu bengkok pun dia dikira continuous. The longest continuous carbon chain dia adalah yang 9. So kalau 9 apa? 9 adalah nonane. So parent dia tadi nonane. Parent dia duduk di hujung. Kita akan number. Kali ni kita akan number for real. Tadi number untuk cari the longest. Ini kita nak numberkan untuk locate the position. Okay, ini adalah rantai panjang kita. So kita tengok ada berapa substituent. Okay, kita ada 1. Ni yang tidak berada dalam parent chain. Okay, substituent ada 3. So kita nak start number the substituent, mesti daripada hujung yang paling dekat dengan substituent ataupun dari sini. Tapi kalau kita kira dari sini dia akan jadi 1. Okay, kalau kita tengok sama je, the first substituent is at carbon number 3 for both end. Tapi kita tengok substituent yang secondnya lebih dekat kalau kita ambil daripada carbon yang warna merah tu. So dia akan jadi 1, 3 and 4. So substituent ni namanya apa? Macam mana saya tahu nama dia metil, etil, metil ni? Macam mana kita tahu nama substituent ni? Ni kita akan tengok kemudian. So sekarang number dia kita ada 3 metil, 4 etil, 7 metil. Kalau kita nak number, kita akan letak ikut alphabetical order. So E kat depan. Jadi akan jadi 4 dash. Di antara nombor dan huruf kita akan dash. Kemudian 1, okay, 3, 7. Ada 2 jadi metil, nonane. Tengok cyclic. Okay, cyclic ni senang je. Kita kira carbon inside the cyclic compound.
Kita ambil sebagai parent, kita tambah cyclo kat depan, kemudian ANE kat belakang. Yang pertama, kita tengok parent. Parent dia 1,5 pentane tambah je cyclo, so akan jadi cyclopentane. Cyclopentane parent. Kemudian dia ada satu substituent. Substituent tu adalah metil. So bila ada satu substituent, kita tak perlu nomborkan dia lah. So kita just tulis metil cyclopentane. Kalau yang kedua, bila kita tengok ada more than one substituent, different substituent, so kita akan nomborkan start dengan substituent lah dulu. Cuma kita pilih substituent tu ikut alphabetical order. Yang ini adalah bromo, metil, metal. So kita pilih huruf B lah. So ni akan jadi, namanya akan jadi 1 bromo, 2 metal, cyclopentane. Jangan lupa apa step, mesti tengok parent dulu, cyclopentane. Itu case yang kedua. Kalau kita tengok yang ketiga pula, kita ada more than 2 substituent. Tadi more than 2, so akan ada 3. So ada 3 pun samalah syarat dia. Kita kena kira mesti supaya number of substituent tu kecil. So kita akan kira mesti satu tu as substituent. Kes yang ketiga ni, kita ada lebih daripada 2 substituent. Kalau lebih daripada 2 substituent, samalah syarat dia, kita kena make sure number substituent tu duduk, location of the substituent tu mesti lower. Semua dapat nombor yang rendah. So kita kena tengok cycle. So kalau sini kita mesti pilih dari sinilah 1, sebab kita nak rendahkan nombor. So kita ada di sini, kita ada 4 chloro, 1 2 dimethyl. So nak aiming sama juga alphabetical order. So kita akan start 4 chloro lah. Parent cyclopentane, tetap sama. Case yang keempat, bila kita punya cyclic compound tu dia attach dengan perhaps longer chain of carbon. So kita kena kira dululah. So which one is longer, yang mana yang lebih panjang, dia akan jadi parent. So kalau kita tengok itu punya cyclic compound tu cyclo kan, cyclopentane dia ada 5 carbon. So kita tengok yang panjang ni ada berapa. Panjang tu is longer than cyclic compound. So yang panjang tu akan jadi parent, dan cyclic compound kita akan jadi substituent. So parent tu akan jadi hexane, pentil. Dia tukar jadi til. Seterusnya substituent. Macam mana saya tahu yang metil, etil, propil semua itu adalah substituent. Substituent tu bila dia jadi cabang kepada satu parent. Ini contoh-contoh substituent yang awak boleh tengok lah. That's all for today. Thank you.